Hai murid-murid, jom belajar bahasa Melayu bersama Cikgu Masyita. Kemahiran yang akan kita pelajari hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungan 1.2, mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard pembelajaran 1.2.6, mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Kriteria kejayaan pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyebut 5 daripada 6 jenis ayat dan ragam ayat secara individu dengan betul dan tepat. Jom kita belajar murid-murid. Tema 1, istimewanya keluargaku. Unit 1, bakat istimewa. Baik murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 2. Cikgu hendak kamu baca secara senyap dan fahami dialog ini bersama-sama. Unit 1, bakat istimewa. Sayangi keluarga. Cikgu akan membaca dialog ini dengan intonasi yang betul. Kamu dengar ya. Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baiklah ibu. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, ayah. Wah, cantiknya. Baik. Murid-murid, aktiviti yang akan kita lakukan hari ini ialah menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan betul. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang ragam ayat, murid-murid perlu tahu apakah itu ayat. Ayat ialah satu susunan perkataan yang terdiri daripada subjek dan predikat. Kedua, subjek ialah perkataan yang diceritakan, manakala predikat ialah cerita berkenaan perkara itu, subjek. 4. Ayat mengandungi makna yang lengkap dan diucapkan dengan intonasi atau nada yang sempurna. Contoh subjek dan predikat. Ayat pertama, Afendi bermain bola sepak. Kedua, Ryan minum teh. Ketiga, ayam itu asyik berkokok. Dan keempat, kakak menyapu sampah. Baik, terdapat 4 jenis ragam ayat. Yang pertama, ayat penyata. Kedua, ayat penyata formulanya ialah noktah, titik. Kedua, ayat tanya, iaitu tanda tanya. Ketiga, ayat perintah. Dan keempat, ayat seruan. Simbolnya ialah kata seru. Apakah itu ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menyatakan atau menerangkan sesuatu hal. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Contoh ayat.
Pertama, Ryan sedang membaca buku. Dan ayat itu berakhir dengan noktah. Ayat kedua, Cikgu Masyita, guru bahasa Melayu saya. Ayat yang ketiga, pandemik COVID-19 sedang melanda dunia. Ayat keempat, Datuk sedang berehat di ruang tamu. Dalam ayat penyata terdapat ayat aktif dan ayat pasif. Apakah itu ayat aktif? Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek asal dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan me, mem, men, meng dan meng. Manakala ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan dan menggunakan imbuhan di. Contoh ayat aktif dan ayat pasif. Pertama, Ryan menendang bola. Dipasifkan menjadi bola ditendang oleh Ryan. Kedua, Pak Rahim menggali lubang. Ayat pasif, lubang digali oleh Pak Rahim. Contoh ketiga, Encik Khairul menjual kereta terpakai. Dipasifkan ayat itu menjadi kereta terpakai dijual oleh Encik Khairul. Dan yang terakhir contoh ayat aktif, Puan Salwa memarahi pekerja yang curi tulang. Dipasifkan ayat tersebut, pekerja yang curi tulang dimarahi oleh Puan Salwa. Baik, apakah itu ayat tanya? Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Terdapat dua jenis ayat tanya, iaitu ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Apakah itu ayat tanya dengan kata tanya? Ayat ini menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, bila, mana, bagaimana dan sebagainya. Contoh ayat, siapa nama kamu dan berakhir dengan tanda simbol tanda tanya. Ayat yang kedua, di manakah rumah kamu? Ayat ketiga, siapakah guru bahasa Melayu kamu? Baik, seterusnya. Kata tanya dan penggunaannya. Tadi cikgu telah menerangkan apa, berapa, mana, siapa, bagaimana, bila, mengapa dan bagaimana penggunaannya. Apa digunakan untuk bertanya nama ataupun binatang, nama benda ataupun binatang. Berapa untuk menanyakan bilangan. Mana untuk menanyakan tempat, di manakah tempat ini. Siapa untuk menanyakan orang, siapa nama kamu. Bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Bagaimanakah cara untuk membuat layang-layang dan sebagainya. Bila untuk menanyakan masa atau waktu. Dan mengapa untuk menanyakan sebab. Mengapa kamu menangis dan sebagainya. Baik, seterusnya. Ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat ini ialah ayat yang diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat tersebut. Contoh ayat. Kamu sudah makan? Kedua, awak menangis? Ketiga, kerja rumah awak belum siap? Seterusnya, ayat penyata. Simbolnya ialah kata tanda seru. Ayat seruan, simbolnya ialah tanda seru. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, hairan dan terkejut, sakit, hairan dan sebagainya. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru. Di sini cikgu tunjukkan kata seru dan perasaan serta contoh ayat.
murid-murid boleh merujuk dan membaca nota yang telah cikgu sediakan ini. Sebagai contoh, cikgu ambil kata seru aduh. Perasaannya adalah menerangkan tentang kesakitan ataupun contoh ayat, aduh, sakitnya kepalaku. Aduh, pantasnya dia berlari. Menunjukkan perasaan kagum. Baik, seterusnya murid-murid boleh belajar sendiri dengan berdasarkan nota yang telah cikgu sediakan ini. Seterusnya, ayat perintah. Ayat perintah digunakan untuk memberikan perintah, suruhan, ajakan, menyatakan keinginan, harapan atau larangan untuk melakukan sesuatu. Terdapat 4 jenis ayat perintah. Pertama, ayat suruhan. Kedua, ayat silaan. Ketiga, ayat larangan. Keempat, ayat permintaan. Ayat suruhan bertujuan untuk memberi arahan atau perintah. Contohnya, turunlah dari sini sekarang juga. Kedua, hantarkan buku itu sebelum pulang. Ayat silaan pula bertujuan untuk mempersilakan atau menjemput seseorang. Contoh, sila masuk, jemputlah makan. Manakala ayat larangan bertujuan melarang melakukan sesuatu. Contoh ayat, jangan berlari, usahlah menangis lagi. Dan yang terakhir, ayat permintaan bertujuan memohon pertolongan atau permintaan. Tolong buka pintu itu. Dan contoh kedua, minta hadirin semua berdiri. Baik, tugasan anda pada hari ini ialah menyatakan jenis ayat yang diberikan. Amar, tolong buka pintu, ayah kamu sudah pulang. Baiklah ibu. Perkataan yang bergaris itu ialah tolong. Tolong membawa maksud, ia ialah ayat perintah. Kedua, apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Jika diperhatikan, perkataan apakah dan tanda simbol tanda tanya menunjukkan ayat itu ialah ayat tanya. Seterusnya, banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Ayat apakah itu? Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Di akhir ayat itu ialah titik noktah. Bermakna ayat itu ialah ayat penyata. Seterusnya, kami membaca beberapa buah buku cerita. Cuba murid-murid perhatikan pada ayat tersebut. Kata kerjanya ialah membaca. Membaca menunjukkan ayat itu ialah ayat aktif. Baik, seterusnya. Bagus, Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Cuba murid perhatikan kata kerja diisi. Menunjukkan bahawa ayat itu ialah ayat pasif. Baik, dan seterusnya. Wah, cantiknya. Ada simbol kata seru di situ, bermakna ayat itu ialah ayat seruan. Baik, itu sahaja daripada cikgu hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.